Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Pertamanya, marilah bersama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufiknya dapat kita hadir dalam majlis ilmu. Semoga segala fadilat yang dijanjikan kepada orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu Allah limpahkan pada kita. Kehadiran dalam kelas walaupun tak faham akan dapat 4 perkara dalam satu hadis Nabi sebut. Kalau keluar dari rumah, hadir dalam kelas sahaja, mana keluar rumah tujuan untuk pergi kelas. Sempat tak sempat? Sampai tak sampai? Barakallahu fiik. Allah jazakallahu khair. Barakallahu. Ia tergolong dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang pilih jalan bersusah payah untuk mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya ke syurga. Sampai dalam majlis, duduk dalam majlis ilmu, dapat lagi 4 kelebihan. Kelebihan banyak, tapi sebab 4 bukan lil hasri, bukan kata 4 sahaja, tapi berdasarkan kepada fokus perbincangan hadis tertentu. Hadis yang ma'ruf, majtama'a qaumun fi baitin fi buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak ada satu kaum berkumpul di rumah Allah membincangkan isi kandungan kalamullah, membaca kitabullah dan membincangkan isi kandungan kalamnya, kecuali diturunkan ke atas mereka as-sakinah. Dan sangat beruntung orang-orang yang menjadikan salah satu daripada waktu harinya waktu yang dapat dijanjikan as-sakinah, ketenangan. InsyaAllah kalau ada kawan-kawan yang ada masalah tekanan, depresi, stres dan sebagainya, bawa ke Baitul Salam. Bawa ke masjid dulu. Masjid, solat, lepas tu kuliah seterusnya. Tempat lepak paling baik, lepak dalam majlis ilmu. Maksudnya kau tak faham, dah pening kepala sangat, tak tahu tempat mana lepak. Ni datang tujuan nak cari ketenangan je. Boleh tidak? Boleh. Ya, lagi gembira, lagi happy. Malam ni ke? Allah berikan ketenangan. Illa nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan tu mesti daripada atas, daripada Allah. Dan semua ayat Quran bila Allah sebut ketenangan, Allah sebut turunkan. Yang kedua, rahmat. Ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat diselubungi dengan rahmat. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Malaikat payungkan. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah.
dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama mereka di sisi malaikat. Jadi orang sekarang ni suka viral. Suka buat satu benda, suka kumpulkan likers, kumpulkan followers dan sebagainya. Alangkah baiknya kalau likers dan followers kita adalah malaikat. Supaya malaikat ni bukanlah followers malaikat ni jadi pengikut kita jadi imam, tidak. Tapi malaikat ikuti kita, rahmat. Maknanya Allah payungkan pada kita. Kerana malaikat dah mula meletakkan janahnya, start pada orang keluar majlis ilmu. Itu seorang alim yang keluar bertujuan untuk tidak lain tidak bukan hanya menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Cuma ulama khilaf, adakah itu untuk alim sahaja atau untuk alim dan muta'allim yang untuk ilmu? Itu perbincangan. Ada lafaz, kalau tengok pada lafaz, perbincangan lafaz yang panjang. Namun yang jelasnya kelebihan dimudahkan ke syurga itu tidak ada khilaf sedikit pun di kalangan ulama. Okey. Tengok pada tajuk kita. Kita hari ini sampai pada matan yang berbunyi wa akramuhum indallahi atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. Dan yang paling mulia dan orang yang paling mulia daripada kalangan mereka, siapa mereka? Mukminin. Yang dibincangkan sebelum ini berkaitan dengan al-wilayah, berkaitan dengan seorang mukmin itu. Seorang mukmin itu mereka adalah waliullah. Dan walaupun kita katakan bahawa semua orang beriman itu sebagai awliya Allah, wali Allah, dengan kadar keimanan yang ada pada mereka, tidak bererti kita kata semua orang sama. Satu syekh katakan wa akramuhum indallah, dan yang paling mulia dari kalangan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, atwa'uhum, yang paling taat, wa atba'uhum lil Quran, dan yang paling ittiba', yang paling ikut lil Quran, mengikut Al-Quran, paling taat dan paling takut, paling taat dan paling ikut dengan Al-Quran. Ketaatan merangkumi 4 aspek, 4 perkara. Pertama, buat apa yang disuruh. Kedua, tinggalkan apa yang dilarang. Ketiga, beriman dengan apa yang diberitakan. Yang keempat, menerima apa yang ditetapkan. Ketaatan merangkumi 4 perkara. Buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang, beriman dengan apa yang diberitakan, dan menerima apa yang ditetapkan. Kemudian pada tiap-tiap tempat ni akan dipecahkan lagi oleh ulama tentang jenis-jenis ketaatan. Taat apa yang disuruh akan pecah lagi. Suruhan Allah ada berapa jenis. Tinggalkan apa yang dilarang akan dipecahkan lagi berapa jenis larangan. Percaya dengan apa yang diberitakan, beriman yang diberitakan akan dipecahkan lagi. Berita berkaitan dengan makhluk, berkaitan dengan Allah, pecah lagi. Berkaitan dengan asma' sifat af'al dan juga sebagainya, perpecahan yang lain. Tapi pokok perbincangan asasnya balik kepada 4. Begitu juga menerima apa yang ditetapkan. Ini yang akan, kenapa mukadimah saya sebut, sebab akan ada perbincangan selepas ini. Itu berkaitan dengan menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dibincangkan selepas ni, lepas cerita tentang bertakwa, seorang yang fakir bersabar dengan seorang yang kaya yang bersyukur, mana lebih afdal?
akan dibincangkan. Ini termasuk dalam ketaatan bab yang keempat, iaitu menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan yang paling ikut Al-Quranul Karim, yang paling ikut dan mutaba'ah ataupun ittiba', iaitu orang-orang yang mengikut jejak langkah yang telah digariskan. Atau kalau berjalan di padang pasir, kalau kita berjalan nampak tapak kaki orang depan kita, kita ke belakang. Sebab tu nama ittiba', dan itulah namanya sunnah. Iaitu bila nampak kita hidup kat dunia ni, Allah tak biarkan kita kosong. Allah tak ciptakan kita dalam keadaan tidak ada generasi sebelumnya yang mengajarkan kita cara beribadah. Allah dah ajarkan, Allah sampaikan wahyu kepada Rasulullah, dan Allah kekalkan dari zaman ke zaman akan ada manusia yang akan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kerja kita adalah cari ilmu dan cari ahli ilmu, cari kita beriman dan tinggal bersama dengan orang beriman, yang kita kata adanya al-wala' dan bara' dalam bab kita. Jadi macam mana kita nak faham agama ni? Ikut Al-Quran dan Sunnah, dan memahami Quran dan Sunnah dengan cara salafus salih. Dari situ kita dapat kenal siapakah manusia atau orang-orang yang patut kita ikut. Contoh paling terdekat, di kalangan pakcik-pakcik kita, kita nak ikut siapa? Kita tahu siapa yang di kalangan pakcik kita yang belajar, yang tak belajar, yang alim, yang tak alim, yang semua. Pandangan-pandangan pakcik-pakcik kita pun kita boleh pilih. Betul tak? Di kalangan ustaz-ustaz kita, kita boleh pilih. Kat sekolah ada ustaz-ustaz, tapi kita boleh bezakan siapa yang lebih berilmu dari siapa. Walaupun sama-sama mereka bergelar ustaz, mengajar, tapi kita mampu bezakan. Itulah contoh paling mudah. Contoh paling mudah. Kita duduk kat mana sekalipun, mesti ada orang yang kita boleh contohi, walaupun dia tak sempurna. Walaupun dia tak sempurna. Salman Al-Farisi sebelum jumpa Nabi, dia cari orang yang baik di kalangan kaum dia. Bertemu dengan pendeta Yahudi, pergi pada Nasara, pergi sampai ke bermula dengan Majusi, pergi kepada seorang Nasara, kemudian pergi pada Yahudi, akhir sekali sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi kita ni dalam perjalanan hidup kita, tak semestinya kita lahir terus jadi saya ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Saya ni tahu segala-galanya, tak. Hidup kita, perjalanan hidup kita, Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ada orang lahir dalam keluarga Muslim dan keluarga yang ghairu Muslim, Muslim dan non-Muslim, Allah tak tengok waktu lahir dan sejarah kita, dari mana datangnya kita. Kerana itu Allah tetapkan ujian Allah dan ketetapan Allah pada kita. Ada orang uji, ada orang yang lahir dalam keluarga ulama. Bila lahir kat keluarga ulama, apa jadi? Tak pernah rasa seronok yang dia nampak yang orang seronok, anak-anak orang ni. Saya cerita daripada kawan-kawan yang kita kenal yang memang dia kecil, hafal matan, hafal Quran. Bila orang cerita dapat seronok main bola, dia pun main bola. Rupanya main bola pun ayah dia tak pernah terfikir untuk dia. Jadi, apatah lagi yang lain. Kan? Ada kejutan budaya berlaku kadang-kadang. Allah dia. Ada orang dia duduk hafal Quran semua sekali. Masuk UU, kawan dia hafal semua lagu, dia tak hafal sepatah pun. Nak duduk dengan kawan ni rasa macam tak borak, macam tak kena. Akhir sekali dia pun pergi cari lagu. Dengar lagu. Allah uji. Ada orang. Sebab tu kita perlu tahu bahawa Allah SWT uji manusia pelbagai. Dan bila apa yang Allah letakkan kita suatu perkara baik, kita syukur. Dan jangan tinggalkan. Bila Allah kata uji kita, Allah lahirkan dalam Islam.
Alhamdulillah, bersyukurlah di atas nikmat Islam. Ada orang, ni cerita semua cerita daripada geng-geng belajar agama ni. Dia kata, Ustaz. Dia kata, ada seorang kawan. Masa tu masa tengah di Mina, masa buat haji lah. Seorang daripada London masuk Islam. Dan seorang artis. Tak tahu nama artis asalnya apa. Seorang artis, dan dirahsiakan sampai sekarang. Saya tak tahu siapa nama dia. Cuma pernah tengok kawan dia tunjuk. Kawan memang betul-betul dia tengah menyanyi-nyanyi, dia lompat, perempuan sambut. Mana lompat pada atas, kena sambut. Macam tu. Video kejap dia tunjukkan. Lepas daripada haji lah. Saya tak ingat nama dia. Dia pun tak suka ni. Tapi dia masuk Islam, nama dia Yusuf. Lepas tu dapat sambung belajar Madinah, artis asalnya. Lepas cerita, mana antara kalimah dia cerita tu, dia cerita apa? Dia kata sampai bukan cerita, ada yang tanya, ada nakal tanya. Dia kata kau dah duduk jadi artis terkenal semua sekali. Dia tak sebut. Tapi ni cerita belakang. Kawan duk kata dia artis semua, dia tak mengaku. Aku buat benda tak baik. Last kali kau artis kan? Aku tak nak sebut. Betul. Bila orang desak tanya, ada kawan kan, kau dah tidur berapa orang perempuan dah? Ada nakal punya. Kat Mina dia tanya macam tu. Dia senyap tak cerita kat depan, memang kena lempang dengan Syekh lah. Dia cerita kat belakang budak-budak duk tanya. Ni tahun 1, semua tahun 1. Dia tanya berapa ramai dah? Dia tak nak jawab. Dia kata, aku bukan nak ni, aku nak tahu je sejarah macam ni. Last kali dia kata, aku tak kira. Aku tak kira. Dia kata, faham lah maksud dia. Dan aku tak nak sebut. Habis, tutup. Dia kata tutup cerita. Dia tak suka. Memang tak suka. Memang dia, yalah, di Mina cerita tentang keburukan yang lama semua sekali. Tapi yang member tanya ni, orang Afrika ni. Dia kata, aku seorang pun tak pernah. Dia kata. Dia kata best juga kalau orang kan. Dia kata Allah, dia kata best juga kalau dia duduk kafir dulu, dia buat semua benda, lepas tu dia masuk Islam macam dia. Kaya lagi, dia tengok orang tu kaya, handsome ni. Dari situlah. Walaupun kita orang ketawa je lah. Ketawa kelakar, dia buat lawak sebagainya. Tapi dia terfikir semula. Kadang-kadang benda macam ni terfikir tak kat orang beriman. Datang syaitan timbulkan was-was dalam dada kita. Kita rasa nampak orang kafir tu bagus juga, dia boleh buat semua, dia tunggu taubat. Dia taubat je hilang, Allah hapuskan semua dosa dia. Dia masuk Islam ni, hapuskan semua. Ini cara fikir yang salah. Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kita, tiap-tiap orang ada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Allah tetapkan lahir keadaan Muslim, ada yang tidak Muslim. Ada yang Muslim tapi dalam keluarga Sufi. Maksud saya Sufi bukanlah Sufi jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Bismillah. Alhamdulillah. Sedap ni tengok Ustaz tadi minum. Sama dapat, rasa syukur. Allah jazakallahu khair. Ya. Hari ni datang saya lupa dah tajuk apa tadi. Allah uji orang, tiap-tiap orang Allah uji dengan keadaan masing-masing. Jadi yang kita perlu fikirkan, apa yang Allah berikan pada kita, sejauh mana kita taat pada Allah dalam keadaan tersebut. Kalau Allah lahirkan kita dalam keluarga yang memang zikirnya menari, zikir kecil-kecil lagi, ikut majlis pusing, kita nampak pun biasa dah, tak ada apa-apa. Terkejut bila orang cakap benda tu salah.
Kita dan keluarga, bila dalam tahlil kita pusing dengan tak pernah saya persoalkan benda ni. Memang begitulah yang walaupun itu bukanlah tak samalah yang zikir itu ada perbincangan jauh lebih ringan berbanding dengan yang zikir huhu sebagainya. Tapi cara-cara yang kita nampak dan upacara-upacara yang kita biasa, kita takkan nampak pelik, takkan rasa pelik. Pelbagai perayaan-perayaan yang biasa kita amalkan, kita tak rasa pelik pun. Bergendang dalam masjid, tak ada rasa salah pun. Malah ada setengah masjid yang memang yang sampai hari Maulid ni, saya tengok bukan di Malaysia, perempuan yang jadi buat persembahan kat depan dengan pakai ni semua sekali, ada video, tengok video, ya. Lepas tu menari, gelek-gelek, walaupun dengan gaya agak sopan sikit lah banding dengan dangdut, lebih sopan, tapi menari dalam masjid, hanya kerana dalam liriknya ada Allah, Allah ataupun ada sebut pasal Nabi sebagainya. Bagi kita nampak peliknya macam ni, tapi bagi mereka tak pelik, dah biasa. Ibn Qayyim rahimahullah bukan lahir dalam keluarga seperti mana gurunya Ibn Taymiyah rahimahullah. Ibn Qayyim daripada anak kepada Qayyimul Jauziyah. Qayyimul Jauziyah, orang yang uruskan pusat sufi yang terkenal, anak orang sufi. So Ibn Qayyim rahimahullah ketika membincangkan tentang soal kesufian sangat detail, satu persatu. Syarahkan kitab Syarhus Salikin, syarahkan Madarijus Salikin, Syarhus Salikin jadi kitab Madarijus Salikin, syarahnya detail, tapi beliau boleh bawa kepada sunnah. Rahman Allah yang besar ada di kalangan manusia ni, lahir dalam keluarga Syiah sebagai contoh. Tapi di kalangan mereka ada yang jujur dengan agama mereka. Kita tak boleh kutuk sekarang ni. Sebahagian daripada mereka yang berubah jadi sunnah, kenal sunnah, dan mereka inilah merupakan aset terhadap ahli sunnah wal jamaah yang mengenali mazhab fulan dan fulan secara detail. Harapkan orang Arab nak tahu tentang mazhab orang Melayu, memang tak kenal, walaupun alim macam sekalipun, tapi nak tahu selok-belok qaul batiniyah kat Malaysia ni tak, susah. Harapkan orang sunnah tahu tentang batiniyah secara detail seperti mana yang diamalkan, tak. Saudara rahmat Allah, Allah jadikan semua orang yang nak cari kebenaran, dia tak terus direct dapat, oh inilah sunnah sebenar, tak. Dia bermula dengan daripada buat maksiat, yang buat semua benda, ditinggalkan satu-satu maksiat, berubah sikit, lama-lama dia terfikir, mana orang kafir buat kemaksiat, kurangkan, hati dia rasa nak jaga kebenaran, sehinggalah dia cari agama, berubah satu agama ke agama, kadang-kadang jumpa Islam pula jumpa dari jalan Syiah lah, jalan mana, dia kaji lagi sampai jumpa. Last kali Allah tengok dekat mana? Penghujung dia Allah tengok mana? Allah tengok ketika mati dekat mana? Sepanjang hayat Allah berikan hidayah pada dia. Hidayah ilmu, ada orang baik di depan dia, ada orang soleh depan dia, ada yang adanya jentikan dalam hati dia, ikut. Sebab tu kita tak ada hina siapa sekalipun yang berada dalam keadaan apa sekalipun, kerana kita pun dulu macam tu. Cuma rahmat Allah temukan kita awal sikit daripada mereka. Betul, kita masih mengharapkan semua orang dalam bab, bila kita tahu suatu perkara itu hak dan benar, kita bukan mentertawakan, bukan gelakkan, bukan jadikan mereka atau tuduh mereka dengan pelbagai label. Pemikiran je, tapi orangnya kita masih mendoakan hidayah kepada siapa sekalipun yang kita temu. Saya pernah kenal seorang perempuan yang memang
tak pakai tudung, pakai seluar pendek. Tiba-tiba gelap dan berpurdah. Dan berada dengan teguh di atas pendiriannya. Belum tentu orang yang berpurdah pada awalnya boleh bertahan dan boleh beramal sepertinya. Sebab tu, itu penting untuk kita faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita, agama kita adalah ketika kita, waktu kematian kita. Cuma yang kita dah daripada awal ni, jangan pula kita, oh nanti tunggu matilah. Tunggu mati baru taubat. Itu yang biasanya mati tak sempat taubat. Sebab itu sentiasa berada dalam rahmat Allah. Kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, balik semua daripada syarah. Okey, matannya kata Syekh, wa akramuhum indallahi atwa'uhum wa atba'uhum lil Quran. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling taat dan paling ikut Al-Quran Al-Karim. Kita nak syarahkan kalimah atba' tadi, yang paling ikut. Nak ikut Quran sebagainya, kita akan nampak Allah mudahkan jalan sebelum sampai kepada kebenaran yang sebenar ketika kematiannya. Sebab tu Allah kata wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha cari jalan kami, pasti kami berikan hidayah. Kalau ada orang mati dalam keadaan tidak dapat hidayah, artinya dia memang tak pedulikan agama. Kalau dia peduli agama, walaupun dia penentang yang paling besar terhadap mana-mana perkara hak, tapi kalau dia nak cari kebenaran, satu masa dia akan jumpa. Tapi kalau dia menentang kerana hawa nafsunya, memang dia bukan kerana cari ilmu, kerana hawa nafsunya, semata-mata inginkan nama, tidak ikhlas. Sama ada yang menentang dengan tidak ikhlas ataupun yang berjuang tidak ikhlas, sama. Suatu kejujuran ikhlas dalam agama ni sangat penting. Rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kata Syekh, maksud orang mukmin yang paling mulia ialah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan makna saya sebutkan tadi. Dan orang yang paling banyak mengikut Al-Quran, orang seperti ini adalah yang paling bertakwa, dan orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia. Dan ini neraca yang sebenar. Melihat seseorang pada takwanya, bukan pada kedudukannya. Kenapa? Kerana takwa itu adalah apa yang Allah serahkan pada dia. Manakala kedudukan dan pangkat ataupun kekayaan Allah beri pada dia. Bab qada qadar Allah tetapkan, betul? Bab hukum qadariyah, hukum qada. Bab hukum syara Allah serahkan pada dia untuk pilih. Allah cuma berikan kekuatan. Allah uji kita dengan apa? Dalam bab agama ni, Allah hanya turunkan Al-Quran dan Sunnah. Allah berikan petunjuk yang mana betul salah. Allah berikan pada kita kemampuan dan peluang. Kemampuan dan peluang. Tinggal kita nak ambil peluang ataupun tidak. Ada orang yang semua orang Allah bagikan masa muda, tapi beza masa muda seseorang dengan seorang yang lain. Allah tanyalah, hari kiamat semua Allah akan tanya, masa muda ke mana kita habiskan. Nikmat yang sangat besar ketika Allah berikan kekuatan badan, boleh buat masa muda ni kalau dimanfaatkan dengan benar, ketika usia 30-40 tahun, orang yang memanfaatkan masa muda yang dengan cara yang betul, dia akan jadi orang yang sempurna. Imam Malik mula berfatwa. Mana Imam Malik tuntut ilmu daripada muda, sampai kata ulama Madinah kata, engkau tak payah belajar lah, kau jadi mufti, pergi ngajar. Imam Malik tak nak. Sampailah 70 orang ulama besar Madinah cakap, wahai Malik, kamu bukan di kursi ni sekarang, kamu mengajar. Imam Malik tak nak ke depan. Sampai disaksikan oleh 70 orang ulama Madinah, ulama setempat yang kenal dia. Ulama luar mungkin tak kenal. Ulama. Dan zaman tu zaman
Zaman ulama-ulama terkemuka pada zaman tabi'in. Dan tabi'in. Mana usia muda yang dihabiskan dalam menuntut ilmu. Dan Allah bagi kita peluang dan ruang, tinggal kita pilih ataupun tidak. Sa'ad bin Mu'az jadi orang Islam 6 tahun. Meninggal menggegarkan arasy Allah Subhanahu wa taala. Tak sama dengan ramai di kalangan manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Surah Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalangan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah yang paling bertakwa. Kenapa takwa dijadikan sebagai ukuran? Kerana takwa itu adalah kerja dia sendiri. Kaya miskin Allah yang tetapkan. Takwa itu segala ketaatan, segala kebaikan dia sendiri yang usahakan. Sehat sakit Allah tetapkan. Tapi nak solat ke tak nak solat waktu sehat atau waktu sakit, itu dia sendiri yang usahakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah tidak melihat kemuliaan seseorang pada sesuatu yang dia tak mampu lakukan. Ada orang Allah berikan dia akal yang lemah. Hafal Quran tak masuk-masuk. Duduk hafal satu ayat tu, kaedah macam kaedah dah. Orang kata 60 kali paling banyak. Dia 100 kali masih bebal. Tak masuk-masuk belajar semua sekali. Mana istilah ni? Adakah kerjanya sia-sia? Tidak. Keadaan dia, usaha dia tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap begitu. Ada orang Allah berikan dia akal yang cepat. Baca sekali hafal. Macam mana kisah Al-Asma'i tentang syair Sautu Safirul Bulbuli. Tonton cek sendirilah, kisahnya terkenal. Kita pun tahu macam mana hebatnya. Cuma kisah tu saya tak cerita. Kenapa saya tak cerita? Sebab kisah tu yang dikaitkan kepada Abu Mansur. Kisah yang ada sedikit perkara yang perlu diragukan. Abu Mansur Khalifah Al-Mansur, seorang khalifah yang adil tapi tak nak bagi, tak nak tunaikan janji. Sebab tu anak tak nak bincang sangat. Cuma kisahnya memang ada orang Arab ni yang kuat hafalan. Kalau ada orang Arab, kenapa saya sebut orang Arab? Sebab riwayat Melayu saya tak dengar lagi. Riwayat Arab ni ramai diriwayatkan kekuatan hafalan mereka. Bila Allah tarik mereka, satu nikmat orang Arab ni pada awal dulu, mereka tak pandai membaca, umat ummiyin. Jadi mereka bergantung kepada hafalan. Jadi kalau mereka dapat satu fakta, kita kalau katalah kita kata hutang berapa? 60,000. Okey, tulis sini kita bergantung pada tulisan. Tapi kalau orang dia tak pandai, dia tak ada pen, hafal 60,000. Jadi dengan sebabkan dia tak pandai menulis, tak pandai membaca menulis, orang Arab kuat hafalan dia. Sebab dia kalau satu fakta dapat, dia tak bergantung pada apa-apa catatan. Dia betul-betul hafal, dia betul-betul bagi perhatian dan dia hafal. Saya nampak kat kampung saya sama makcik, rahimahullah, kuat hafalan. Berniaga, bagi hutang. Berniaga. Tapi dia tak pandai menulis. Semua orang hutang berapa dia tahu. Fulan hutang berapa dah bayar, satu kampung dia tahu. Allah berikan dia kekuatan hafalan. Sebab tu bangsa Arab ni dia terkenal adanya orang-orang yang kuat hafalan. Oleh kerana awalnya begitu, kekuatan hafalan itu diwarisi kepada anak-anak mereka walaupun setelah mereka mempelajar menulis, membaca dan menulis. Suatu kisah-kisah berkaitan kekuatan hafalan orang Arab ni terkenal lah banyak.
Antaranya kisah Al-Asma'i dengan syair Sautu Safirul Bulbuli, hayyaja qalbi, apa? Kisah nama tak baca syair. Tak apa. Tinggalkan tu dulu. Okey, jadi ayat ini merupakan salah satu daripada kaedah ayat yang dijadikan sebagai kaedah umum. Ada tentang satu kitab berkaitan dengan qawaidul Quranil Karim, qawaidul Quranil Karim, kaedah-kaedah yang Quran bagikan, mana prinsip-prinsip yang Quran ketengahkan. Antara prinsip tersebut ialah inna akramakum indallahi atqakum. Ada prinsip iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dijadikan ini sebagai kata-kata motivasi dan prinsip. Kalau nak buat sekolah ke apa semua tadi, inilah ni perkataan-perkataan macam ni. Prinsip dalam bab-bab tertentu. Antaranya in akramakum indallahi atqakum. Kaedah yang perlu dipegang. Atau kita kata wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ayat Quran ni, tiap-tiap ayat Quran sebenarnya boleh jadi, tapi bila dibukukan, dijadikan seperti satu kaedah, jadi kita akan nampak Quran ini menyelesaikan semua masalah yang ada. Otak kita macam tu, kita baca Quran, kita memang tak faham pada asalnya, jadi kita baca hafal macam tak ada apa-apa. Tapi bila orang buat kaedah, ada syekh tulis kaedah penyucian jiwa daripada Quranul Karim, yang tulis kaedah untuk kaya menurut Quranul Karim, kaedah yang perlu dipegang oleh orang-orang kaya, kaedah yang perlu dipegang oleh orang-orang miskin, kaedah yang perlu dipegang oleh orang-orang yang berpangkat, kaedah yang perlu diketahui oleh orang-orang yang lemah, kaedah yang perlu diketahui oleh orang-orang yang sakit. Bila buku-buku macam ni ditulis, kita nampak Masya Allah Quran bercakap dan mesej Quran itu sesuai dan ada penyelesaian yang Quran kemukakan bagi seluruh peringkat masyarakat. Di dalam As-Sunan daripada Nabi SAW, dalam As-Sunan, inilah yang saya tengok bahasa Arabnya dulu. Wa fi sunan anin Nabi SAW. Kata pentahqiq, kerana di sini tak ada tahqiq, di sana ada tahqiq. Daripada dia kata akhrajahu Ahmad wa laysa bisunan fi ma yadhhar. Hadis ni kalau ikut sunan, maksudnya semua kitab sunnah lah, sama ada Kutubus Sittah atau Ashabul Arba'ah. Tetapi kata pentahqiq, zahirnya hadis yang dibacakan ini hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Ini hadis yang sahih, tapi ditemukan dalam Musnad Imam Ahmad. Berkemungkinan maksud penulis ialah dalam Musnad, bukan dalam Sunan. Berkemungkinan. Itulah yang disebutkan oleh pentahqiq. Walau bagaimanapun, pekerja pentahqiq dia tak boleh ubah teks asal. Kita tahu teks asal salah. Kita sebagai pentahqiq, kita boleh tak ubah teks asal untuk betulkan? Tak boleh. Kecuali bila melibatkan ayat Al-Quran atau hadis yang mutawatir, jelas maknanya, tiada riwayat. Jadi memang dia salah tulis. Contoh dia tulis Alhamdulillah Rabbil Alami, tak ada nun. Kita nampak alami, takkan alami, alamin lah. Memang jelas. Itu dibenarkan. Tahqiq artinya mungkin. Kenapa kita kata begitu? Boleh sebab mungkin orang yang tulis tadi tertinggal nun. Teks asalnya ada nun. Tapi kalau dalam teks yang melibatkan fakta dan sebagainya, salah fakta, jangan betulkan dalam teks, betulkan di nota kaki. Dan itu yang dibuat oleh penulis. Kata beliau berkemungkinan maksud Al-Imam Ibn Abil Iz rahimahullah ialah kitab Musnad, tapi beliau tulis As-Sunan, atau orang yang menukilkan yang dalam otak tulis Musnad tapi tulisan tangan keluarnya As-Sunan. Dan itu biasa berlaku. Itu biasa berlaku. Sebab itu kalau ada dua nuskah,
tengok seorang tu tulis lain, artinya orang tu dia seorang lah silap. Betul pentingnya membandingkan antara manuskrip yang ada. Sebab kadang-kadang otak kita fikir lain, kita cakap lain, otak kita fikir lain, tangan kita tulis lain. Dan itu yang saya tengok video masa saya jawab tentang kuburiyun, saya sebut Al-Imam Tabari. Dalam otak saya Imam Tabrani. Bila orang ni, hai, kenapa mulut sebut Tabari? Sedangkan memang saya buka Mu'jam Tabrani. Jadi ikutkan kepada logik. Takkan aku, kalau orang kata, Ustaz sebut Imam Tabari. Tak mungkin. Saya mesti nafikan. Tapi video. Memang betul-betul video. Dengar, saya sebut Imam Tabari. Sedangkan kitab yang saya buka, yang kita saya buka pergi cari, tapi tak buka dalam PDF duk selongkar tu kitab Tabrani. Ikutkan dalam apa yang saya cakap. Saya takkan mengaku saya kata Tabari. Tapi begitulah manusia. Kadang-kadang fikir lain, mulut cakap lain. So tu perlu kepada tahqiq. Okey. Apakah bunyi hadisnya? Di dalam ni boleh tuan-tuan boleh tulis dalam musnad. Buat nota lah kat bawah tu. Di dalam as-sunan tu kepada di dalam musnad. Di dalam al-musnad, maksudnya makna asalnya sunan lah. Daripada Nabi SAW bahawa baginda SAW telah bersabda, kelebihan ahlul hadis dan bidang yang paling mulia, antara bidang yang paling mulia setelah Al-Quranul Karim adalah bidang hadis. Sebab tiap-tiap baca hadis sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling cinta pada Nabi SAW adalah orang yang belajar dan mengajarkan hadis. Sebab hidup mereka sama ada mereka ucapkan ataupun mereka tulis sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la fadla, bukan fadala, la fadla. Dot tu letakkan baris mati. Li arabiyyin ala ajami. Tidak ada kelebihan bagi seorang Arab, bagi orang Arab ke atas orang bukan Arab. Kata orang ajam. Wala li'ajamiyyin ala arabi. Dan tidak juga orang bukan Arab ke atas orang Arab. Wala li'abyada ala aswad. Dan di baris kena betul. Wala li'abyadin ala aswad. Salah baris. Wala li'abyadin ala aswadin. Wala li aswadin ala abyadin illa bittaqwa. Wazan af'al, dia isim, bukan dia isim mushtaq, iaitu atau isim mutasarrif, bukan isim mabni. Jadi wala li abyadin ala aswadin wala li aswadin ala abyadin illa bittaqwa. An-nasu min Adam wa Adam bin Turab. Tidak ada lebih seorang Arab ke atas orang yang bukan Arab atau orang ajam, dan tidak ada kelebihan orang ajam ke atas orang Arab. Tidak ada lebih orang yang berkulit putih ke atas yang berkulit hitam, dan tidak ada lebih yang berkulit hitam ke atas orang berkulit putih. Illa bittaqwa, hanya dengan taqwa, melainkan dengan taqwa. Taqwa lah yang membezakan antara kedudukan seseorang dengan seseorang yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang perlu kita ajarkan pada anak-anak. Ini yang perlu kita ajarkan pada
anak-anak. Dan terutamanya kita duduk di negara yang aman makmur, kaya raya, dan ramai bangsa-bangsa pelbagai kulit datang. Kita rasa kita lah begitu-begitu. Kena ajarkan, tak ada yang lebih kecuali taqwa. Letakkan nilai sebenar pada taqwa. An-nasu min Adam. Semua manusia berasal daripada Adam. Wa Adamu min turab. Dan Adam daripada tanah. Jadi kalau ikut pada, kalau nak kira kulit putih hitam, semua bertanah. Semua yang cantik tak cantik, semua sekali dikubur. Kalau dah mati tak ada. Oh, yang cantik dikekalkan. Kalau hantu putih takut juga. Tak kira lah warna apa pun, dah mati habis semua. Yang hari-hari masuk gym pun dia tak tahu jaga siapa. Yang hari-hari makan, yang hari-hari sama je. Kalau mati tempatnya di mana? Tanah. Sebab asal kita daripada tanah. Kita semua anak Adam, dan Adam daripada tanah. Secara asal tak ada perbezaan. Tetapi kalau yang membezakan mereka adalah iman dan taqwa, kita kena bezakan. Tak boleh kita kata tak bezalah, Syiah dengan Sunnah tak ada bezalah, sama-sama manusia, sama-sama Islam. Tak boleh. Ada beza pada taqwa. Oh, nak cakap orang Sunnah lebih takwa pada Syiah lah. Ya. Sebab takwa itu pada ittiba', takwa itu pada ketaatan. Bukan orangnya, tapi mazhab dan ajarannya. Nak ajak kepada, nak cerita manusia sama pun, jangan sampai ke tahap tak boleh bezakan yang hak dan yang batil. Jadi dalam cerita perkara ni kena ingatkan, jangan jadi murji'ah pula. Memang tak ada beza. Tetapi illa bittaqwa. Dan taqwa itu adalah yang paling taat dan paling ittiba' dengan as-sunnah, dengan Al-Quran dan sunnah. Jadi perlu dibezakan orang yang ikut sunnah dengan tak ikut sunnah. Kadang-kadang dalam bab ini, biasa orang cerita tentang satu yang melampau, berbangga dengan diri, kutuk bangsa sana sini, kutuk kaum sana sini, kutuk negeri sana sini. Kenegerian mungkin nak sampai ke tahap bukan kenegerian. Tentang main bola lah. Oh, sampai tak ada negeri pun. Setakat kelab dia sokong tak sokong, gurau gitu. Cuba Liverpool kalah. Muka yang geng Liverpool. Tak nak minum dengan geng Chelsea. Sekarang apa? Liverpool dengan apa sekarang musuh dia? Tak tahulah. Dulu zaman saya dulu ada geng pergi sekolah tak tidur. 2000 tahun berapa? Tahun 2000 ke? 2000 ke tahun berapa yang bola pada dunia? 2000 tak silap ya? Bukan, bawah lagi sebelum 2000, mana 98 ya? Okey. 98 tak silap saya. 98. Kat sekolah menengah. Lawan bola ikut sokong satu Perancis, saya lupa dah. Lawan Brazil ke? Saya tak ingat zaman tu. Tapi sampai budak sekolah ni seorang pergi, yang sokong Perancis pergi kedai lain, yang sokong Brazil lain, dan tak bercakap satu sama lain. Punyalah ta'assub, budak-budak punya ta'assub. Dahsyat. Kita ajarkan semula, buang semua sekali, jadikan satu je, sokong sayang pada orang takwa. Orang yang takwa macam mana? Orang yang betul kita sayang, orang yang ikut sunnah Nabi kita sayang, sokong. Siapa pun dia. Yang tak ikut sunnah Nabi kita tolak, siapa pun dia. Tolak bukan pada tolak buang, hilang sifat walak, tak. Walak tu tetap asal ada. Sebab tu kita asas muamalah kita dengan Islam, dengan kafir kat mana?
Asas muamalah dengan orang beriman adalah wala'. Wala' artinya apa? Kita sokong, kita sayang, kita cinta, kita bagi salam, kita beli barang-barang yang dijual, kita bekerjasama. Kecuali pada zahir adanya maksiat tertentu, kita tolak apa yang dibuat. Dia buat salah, kita tegur, kita tak terima. Itu asas muamalah kepada orang mukmin. Asas muamalah pada orang kafir, kita tak setuju bahawa apa dia buat tu, dia ada daripada orang kafir. Kecuali bila nampak zahir kebaikan, kita akur kebaikan yang ada pada orang kafir. Tapi bukan jadi wala, artinya kita jadikan dia sebagai tokoh ini, tak. Kalau orang kafir memang dia pandai main bola, akulah Ronaldo tu walaupun bukan Islam, tapi lebih pandai, lebih hebat daripada, sebut nama siapa? Tak berani sebut. Lebih baik pada ramai pemain Muslim, betul? Boleh akur, tapi bukan wala. Bukan jadi sampai pada wala, masuk dalam hati sehingga hidup dan mati bersama dengan fulan dan fulan, tak. Kita asas wala bara kita adalah pada Islam, pada taqwa. Jadi asas orang beriman, kita wala, cinta. Siapa sahaja orang Islam yang dianiaya di mana-mana, kita akan membantu. Orang kafir, kita tahu kita bukan asasnya wala. Tahu mereka ni kufur. Kita perlu barak daripada mereka. Namun, apa yang dilakukan pada mereka yang tidak adil, kita perlu berlaku adil. Ada orang kafir yang dibunuh tanpa sebab, kita perlu berlaku adil. Keadilan itu yang kita tegakkan. Dan kalau ada kelebihan pada mereka, kita akur dengan kelebihan dan berikan kredit yang selayaknya. Tapi asas kita bukan asas kepada wala. Asas kita bara. Asas orang Islam ni wala. Berarti kalau ada orang Islam buat salah, kita bukan benci dia macam orang kafir, tak. Sedangkan orang kafir, yang mana anda sebut sebelum ni, orang kafir, sesama kafir sekalipun, kekufuran dia sama tak sama? Betul. Asalnya kufur. Semua tak layak masuk syurga kalau dia kafir, betul? Tapi Allah bezakan tak berdasarkan pada jenis kekufuran dia? Level sama tak sama? Lain. Sesuatu yang Allah bezakan hukum ahli kitab dengan musyrikin. Walaupun dia kafir, tapi level kekufuran tak sama. Yang syirik dalam semua bab dengan syirik pada setengah bab. Yang syirik, betul-betul syirik pada i'tiqad. Ada yang syirik pada takwilan dan sebagainya, berbeza satu sama lain. Seperti ahli kitab, mereka, sembelihan mereka kita boleh makan. Wanita-wanita mereka boleh dinikahi dengan syarat-syaratnya dan sebagainya. Kenapa? Sebab dan mereka boleh terima jizyah. Boleh duduk kat negara Islam asalkan bayar jizyah. Mana hukum ni? Kalau orang yang selain daripada kufar, dia pilihan tu tak ada. Dia kena sama masuk Islam ataupun tidak, sama ada ikut undang-undang yang lain. Tapi orang ahli kitab memang diperuntukkan jizyah. Dia boleh datang ke Islam dengan bayar jizyah. Samalah kita pergi ke negara tertentu yang kata, okey, fulan dan fulan tak boleh masuk kecuali mohon visa dan sebagainya. Fulan-fulan boleh on arrival. Atau datang yang penting bayar. Tak sama. Tak sama. Ini perbicaraan dalam negara. Allah Maha Adil. Walaupun dengan orang kafir. Kalau sama Islam, itu tak sama. Kita benci dengan Syiah. Tak sama benci dengan musyrikin. Orang kafir. Cuba buat sembelihan. Sembelihan ahli kitab boleh makan tak? Boleh. Sembelihan Syiah? Saya tanya. Sembelihan Syiah boleh makan tak? Boleh? Kita tengok pada ulama. Ada ulama yang menghalalkan sembelihan ahli kitab tapi mengharamkan sembelihan Syiah. Betul tak? Siapa mereka? Ramai di kalangan ulama sunnah. Bukan kerana sentimen tadi, tapi kerana ahli kitab memang dalam syariat mereka sembelih dengan nama Allah. Itulah amalan mereka. Golongan Syiah
Diketahui bahawa ada di kalangan mereka yang sembelih dengan nama Ali. Bukan kerana Syiah atau Alkitab, tapi sembelih atas nama Allah ataupun tidak. Sebab tu Yahudi pun ada undang-undang sembelihan mereka. Yang mana yang sembelih mesti orang agama yang ada syariat mereka sendiri. Mereka ada undang. Sebab tu hukum Allah tu adil. Kalau orang yang musyrikin memang sembah nama berhala lah. Sembah berkata nama berhala. Sebab tu bukan kerana Syiah dan ahli kitab, bukan situ, tapi pada jenis sembelihannya. Mana ulama yang mengharamkan sembelihan Syiah bukan kerana dia Syiah, tapi kerana upacara yang mereka ataupun kaedah pelaksanaan sembelihan yang mereka lakukan. Dan yang kedua, Syiah, kalau dia Syiah yang melampau, hukum dia hukum Majusi. Yang mentuhankan Sayyidina Ali, ada yang membenarkan, meminta dan memang meminta menyuruh kepada selain Allah. Ini hukum-hukum musyrikin. Dia bukan kerana Syiah, tapi kerana mengambil hukum musyrikin tadi. Ada ke tidak? Ada. Jadi untuk berhati-hati, kita tak tahu Syiah melampau tak melampau, musyrikin tak musyrik sebagainya. Atas dasar berhati-hati, mana ulama menghukumkan sembelihan golongan Syiah tidak boleh dimakan. Tapi ini bukan qat'i. Tidak, tapi atas dasar amalan tadi. Tapi kalau nampak dia memang dia contohnya Syiah-Syiah yang biasa yang tidak sampai seperti Syiah Zaidiyah, kalau Zaidiyah yang betul, dia memang tidak mentuhankan, dia melebihkan. Kita tahu kawasan Syiah tertentu yang memang dia pun beramal begitu, kita kenal sebagainya. Dia hukum dia kembali pada asal, dia orang Islam yang sah sembelihan. Begitu juga Syiah Imamiyah, kalau jelas dia memang beramal, dia tak ada langsung buat perkara syirik dalam sembelihan sebagainya, hukum itu berubah kepada harus. Tapi untuk berjaga-jaga, sebagai ulama kata mengharamkan memakan sembelihan golongan Syiah. Dikhawatiri disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi asas kepada muamalah kita dengan orang Islam adalah wala, kecuali zahir pada mereka perkara yang perlu kita berbaraah daripada mereka, bara' daripada mereka. Asas muamalah pada kaum musyrikin bara'atu minallah wa rasulih. Allah bara' daripada mereka. Itu asas yang perlu kita pegang. Tentang kaum musyrikin dan juga kaum munafikin. Okey, seterusnya. Dengan dalil ini jelaslah jawapan bagi perbalahan mereka dalam masalah orang fakir. Ini buat minggu depan lah cerita fakir ni. InsyaAllah. Yang mukadimah saya nak buat tadi, nak cerita fakir tadi sebenarnya ni. Orang fakir yang sabar dengan orang kaya yang syukur. Tuan-tuan rasa mana lebih afdal? Jadi miskin yang sabar, dan jadi kaya yang syukur, yang mana lebih afdal? Kaya syukur, Masya Allah. Sama macam Imam Zuhri, sama macam siapa, anda lupa mana mazhab yang sesama Imam Zuhri, termasuk Imam Bukhari tak silapnya, nombor apa orang ni, yang kata miskin yang sabar Imam Ahmad, dan ramai di kalangan Sufiyah sebagainya. Sebab tu mereka cerita tentang kemiskinan. Mereka selalu bawa cerita bahawa orang miskin lebih awal masuk syurga banding dengan orang kaya 500 tahun dulu ke depan. Yang cerita tentang orang kaya ni pula cerita tentang sahabat yang datang menangis, tentang hadis zahaba ahlu quduru bil ujur, sehingga hujungnya Nabi kata zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Mereka bawa dalil manusia terbaik selepas Rasulullah dan Abu Bakar, perbincangan yang panjang. Tuan-tuan nak pegang mana? Okey. Kata Syekh, natijah untuk minggu depan. Syekh kata apa?
Syekh kata inna akramakum indallahi atqakum. Inilah jawapan kepada perbincangan tu. InsyaAllah kita akan bincang lebih detail lagi tentang bab ini, miskin yang sabar atau kaya syukur. Kalau bagi saya pilih, saya pernah jadi kaya lah. Siapa nak sabar, Allah saya tolong. Saya pernah doa minta kawan saya, doakan aku jadi kaya. Ustaz Arifin, hafizahullah. Di Madinah, kawan di Madinah. Ustaz Arifin tengoklah. Lama tak jumpa. Dia kata, Bin, nak pergi umrah, doakan aku. Doakan anak jadi orang kaya. Nanti anak dah kaya, anak tolong hentar. Kita dah, anak tolong hentar sekali. Dia kata, lebat anak kaya, anak tolong hentar. Dia kata. Kawan-kawan. Lebat anak jadi kaya, anak tolong hentar. Betul juga. Jadi doalah. Apa yang kita rasa terbaik untuk diri kita, doalah. Ada orang tak boleh diuji kekayaan. Pengalaman hidup dia kaya, dia rosak. Doakan dia, doa supaya Allah jauhkan daripada fitnah. Yang terbaik. Ada orang dia tak ada ujian kemiskinan. Dia okey je, tapi kalau miskin habis. Tak tahan. Sampai nampak duit ambil. Dia dah hidup senang. Dia ujian kemiskinan, hutang sana sini demi kemewahan yang dia dah terbiasa. Dan perkara ini semua orang perlu doa dengan doa yang sesuai dengan keadaan dia. Ini akan kita bincangkan pada pertemuan akan datang, insya-Allah. Kita buka soalan kan, insya-Allah. Ada soalan? Tafadhal. Mesej. Ya saya. Mamnu' saraf. Af'al. Afdali. Jazakallah khair. Betul lah, tak ada lebih. Di atas atas wazah khassah, berkaitan dengan warna. Dia bukan berkaitan afdal, dia bukan daripada isim tafdil, tapi dia berkaitan dengan warna. Betul ya? Apa dia punya? Apa dia punya syarah bab mamnu' saraf? Sifatan ma'a okey, jazakallah khair. Anda perlu rujuk. Masalah berkaitan dengan baris ni, bila berkaitan dengan mamnu' min saraf, terutamanya contoh akabir, af'al dan sebagainya. Anda keliru berapa perkataan yang mamnu' min saraf dalam bab tersebut. Kerana kebiasaannya dia kalau ada jar dan majrur, ibarat majrur. Tapi beberapa perkataan wazan yang mamnu' min saraf ni adalah salah satu bab yang sangat perlu berhati-hati. Tapi jazakallah khair. Ana cuba nak pisahkan tadi, tapi tersalah dalam bab baris. Jadi bab aswad, abyad masih kekal baris atas. Kalau mamnu' min saraf, kalau dalam kategori mamnu' min saraf, keadaan rafa' dia kekal baris depan, tapi kalau keadaan majrur dia tak boleh bawah, dia ke baris atas. Jazakallah khairan. Ada lagi Syah? Tapi yang aswad, yang baris sin tu yang berbaris harakah tu tukar pada sukun lah kan. Mana kalimah aswad dengan abyad tadi. Barakallahu fiik. Okey, insya-Allah sampai sini saja. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.